Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid. Syarah tu dibuat oleh Syekh Bajuri. Lepas tu kitab Nazam Syair yang asalnya oleh Syekh Ibrahim Laqani. Kita tak baca kitab ni lah ni lah. Jadi kita masuk dalam bab Nazam yang ke syair ke 96 dah. Soalna thumma azab al-qabr na'imuhu wajibu kaba'sil hasyar. Kaba'sil hasyar. Pertanyaan malaikat pada kita kemudian azab kubur serta nikmatnya adalah wajib seperti juga hari pembangkitan daripada mahsyar. Wajib kita percaya belakang tu dah. Soal dari kubur, azab kubur, nikmat dari kubur dan kita wajib percaya seperti mana kita percaya kebangkitan hari akhirat lah, maksudnya daripada mahsyar kita bangkit tu kita wajib percaya. Begitu juga tentang azab kubur, soal jawab dari kubur, nikmat dari kubur kita nak percaya juga ya. Jadi kita bicara sebelum kita ulas sikit lagi dah. Jadi kecualikan daripada umumnya perkataan musannif, akan orang yang telah disesuaikan dalam hadis perihal tidak adanya pertanyaan untuk mereka seperti ini, seperti berikut ni. Ada orang-orang ni yang dikatakan oleh ulama, kata dia ni mereka ni tidak ditanya dari kubur. Pertama para nabi, maka yang hak bahawa mereka tidak akan tanyalah. Yang benar mengikut Syekh ni, pendapat yang kuatnya dia kata tak kena tanya nabi dah. Satu pendapat lagi mengatakan bahawa mereka akan ditanya tentang Jibril, dari wahyu yang turunkan kepada mereka. Gitulah ditanya pun lebih kurang dah. Terhadap junjungan agung para nabi tidaklah layak untuk dikhilafkan dalam masalah ini. Jadi Nabi Muhammad SAW tak ada patutnya tak khilaf. Kalau betul tanya pertanyaan ni lah, tanya bukan tanya nak soal jawab, kita tanya nak buat kata. Kalau tanya pun tanya yang tidak jadi masalah, hanya untuk menggembirakan saja. Pasal Nabi ni memang yang melaksanakan tugas dengan baik. Yang keduanya siddiqin, ini orang yang selalu jujur dan benar dalam setiap perkataan dan perkhabarannya. Orang ni pun tak kena tanya ke dalam kena tanya ke ni lah, kaum malaikat. Itulah mengikut pendapat ni lah. Pendapat ketiga dikatakan syahadat, orang mati syahid juga, mereka tergolong orang mati syahid yang tidak ditanya oleh malaikat, bukan nakir. Yang keempatnya murabitun, yang mereka selalu tekun menjalankan ibadah. Orang yang selalu beribadah, mereka pun tak kena tanya ke malaikat, bukan nakir. Yang kelima, orang yang sebagai besar waktunya dipergunakan untuk membaca thumma azabul qabr setiap malam. Baik dia membacanya ketika tidur atau sebelum tidur. Sebegitu juga dengan surah As-Sajdah, menurut pendapat sebagai ulama. Jadi ingat kau mati semua, ingat kubur semua, menyebabkan dia tak kena tanya ke malaikat, bukan nakir. Itu pendapat ada. Ini tak jelas mana dah. Yang keenamnya orang yang mati dengan sebab ta'un atau yang selainnya pada zamannya dalam keadaan sabar dan ikhlas. Atau pakai mati syahid dunia, mati yang berat ditipu tanah, orang mati kena ta'un ke Covid ni tahulah, dia juga dah. Jadi gitulah ceritanya dari mana dipanggil, kalau paling terik pun panggil syahid akhirat lah. Dari dunia ni tak panggil syahid dunia. Asal syahid dunia ni dia kena perai dulu dah. Mati dah perai baru mati syahid. Syahid dunia. Ada syahid dunia, kalau dunia akhirat, kalau dia ni ikhlas kerana Allah lah. Syahid akhirat ni dunia kita tak anggap dia syahid lah. Tapi akhirat seksa dia disaksikan oleh Allah lah. Yang ketujuhnya orang yang meninggal pada malam Jumaat atau siang Jumaat ni mengikut pendapat ni. Tapi Imam Bukhari menentang pendapat Jumaat ni, dia kata pendapat kuatnya sebanyak Maulid mati Isnin lah. Sebab Nabi mati Isnin. Wallahu a'lam lah. Yang rajih bahawa selain para nabi dan para syahadat dalam peperangan adalah ditanya dengan pertanyaan ringan. Jadi mengikut pendapat Syekh ni kata sebenarnya hak kuatnya kita tanya belakang kecuali nabi dan orang mati syahid. Itu kena tanya, tapi ini lah tanya, beberapa tanya dah. Dan yang zahir sebagaimana yang telah dimantapkan oleh Jalaluddin As-Suyuti serta yang lainnya bahawa pertanyaan itu adalah khusus untuk orang-orang mukallaf. Lain halnya dengan anak-anak, maka tidaklah mereka akan tanya. Kalau budak kecil mati, tak ada kubur pun tidak ditanya. Dan yang zahir pula adalah tidak adanya pertanyaan pada malaikat.
malaikat tak tanya lah. Adapun jin, maka Al-Jalaluddin Asyuti dia memberikan pemantapan perihal adanya pertanyaan pada mereka. Disebabkan mereka itu terkena juga dengan taklih. Okay, jin ni bunyi bangsa jin dia akan ditanya lah, dia ada Islam ada kafir pun dia lah. Dan hikmah dari pertanyaan itu adalah menampakkan apa-apa yang telah disembunyikan oleh para hamba di dunia. Berupa email, kufur, tak ada maksiat ni tak nampak dunia. Dari kubur tu baru nampak berlaku dah. Maka orang mukmin yang taat akan menjadi kebanggaan Allah di hadapan para malaikat. Dan sebaliknya orang yang selain mereka akan dibuka pekon dan kesalahannya juga di hadapan para malaikat. Itu habislah dah. Orang taat, Allah bangga dah di hadapan para malaikat. Orang maksiat ni nak buka pekon, malulah depan malaikat tu. Malaikat pun tahu dah. Allah SWT dan malaikat pun tahu juga. Perkataan musannif dengan asum ma'azabul qabr adalah atah kepada soaluna dan atah pada dan maksudnya benda-benda lain lah dah. Ini menunjukkan bahawa azab kubur itu juga wajib terjadi. Azab kubur suku, tanya di kubur suku dah. Penyandaran azab kepada kubur adalah lil ghaib, berdasarkan kebiasaan. Berdasarkan kebiasaan, kerana setiap mayat itu jika Allah menghendaki untuk mengazabnya, maka dia pun akan mengazab, baik mayat itu dikubur ataupun tidak dikubur. Meskipun dia disalib, tenggelam di lautan, dimakan oleh binatang, atau terbakar hingga menjadi abu sekalipun, dan terbakar oleh angin sekalipun, dia kena azab dari kubur. Kubur tu ghalib dah. Azab dalam alam barzah ni maksudnya dah. Dan tidaklah azab itu terhalang oleh keadaan si mayat yang bercerai-berai anggota tubuhnya. Hancur tebus tak mana pun. Kalau dia orang kafir dah, ataupun dia ni orang yang dimerukai oleh Allah SWT, kena azab juga lah. Walaupun kata-kata tak ada, ni ada debu tu, bakar lah. Dan yang terkena azab itu adalah badan dan roh berdasarkan kesepakatan al-haq. Sekali kalau masih akan kembali juga ni. Roh tu kembali pada jasad. Cuma jasad dalam bentuk debu, jasad dalam bentuk debu gitulah dah. Hal ini bersalahan dengan Muhammad bin Jarir At-Tabari dan Abdullah bin Kiram serta segolongan lainnya, di mana mereka berkata bahawa yang terkena azab itu adalah badan saja, dan Allah menciptakan idrak pencapaian sekira-kiranya mayat dapat mendengar, mengetahui, merasa lazat dan merasa sakit. Ya, ini pendapat Tabari. Tahulah pendapat ni lah. Dua gitu ya. Dan azab kubur itu adalah bagi orang kafir, orang munafik dan orang mukmin yang berbuat maksiat. Akan tetapi azab kubur itu kekal menimpa orang-orang mukmin yang berbuat maksiat, yakni mereka yang ringan kemaksiatannya. Maka mereka itu diazab berdasarkan derajat kemaksiatannya. Dan kadang-kadang diangkat azab kubur itu dari mereka dengan sebab doa dan sedekah. Doa ke dia, sedekah ke dia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim, dan setiap orang yang tidak ditanya dalam kuburnya, maka dia akan diazab padanya. Jadi Syekh ni walaupun Asy'ariyah, nah, Allah maknanya bermazhab Asy'ariyah dah. Syekh Bajuri ni dia rujuk ke Ibn Qayyim dah. Maksudnya terbuka masa tu tak timbul lagi Wahabi ke apa dah. Tak setuju lah. Tapi ya benda yang disetujui ambil lah gitulah. Sepatutnya kita dah. Jadi orang yang tak kena tanya di kubur, tak ada azab lah. Kena tanya dulu dah. Sebelum kena azab kan tanya dulu soal asli dia. Di antara azab kubur itu adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah. Ibn Abi Syaibah nah. Mana entah dah. Mana kita tak jumpa arah, tak cari hadis kuat setengah mana.
Hmm. Ni jumpa. Okey, jumpa dah. Okey, yusallitullah, mari kita baca Arab ni. Yusallitullahu 'alal kafir fi qabrihi 99. Ya, kita baca dulu. Di antara azab kubur itu adalah riwayat dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah, Ibn Majah dan Sa'id Al-Khudri, di mana dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallitullahu 'alal kafiri fi qabrihi 99 tanninan. Tanhashuhu wa taldaghuhu hatta taqum as-sa'ah law anna tinninan manha nufikha 'ala al-ardi ma ambatat khadra. Allah akan menguasa ke atas kafir di kuburnya 99 ekor musang, kata. Atau tasmin tinninan. 99 ekor musang yang paling besar yang akan menggigit dan menyengaknya hingga datanglah hari kiamat. Andai satu ekor musang di antaranya ditiupkan ke atas bumi ini, maka tidaklah bumi ini dapat menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan hijau. Ni terjemah. Tininan ni tentu dia kata musang, kata dah. Ada setengah saya ingat dulu ular kata tak? Ular dah. Tak tahu oyak dia banyak gap kuat setahu mana, tak ada oyak dah. Ibn Abi Syaibah, dia Ibn Majah gitulah. Betul kali dah. Cuma kuat tu tak ada oyak lah. Apalah. Mengenai hikmah bilangan tersebut adalah kerana orang kafir itu ingkar kepada nama-nama Allah yang baik, yang Asma'ul Husna. Dan jumlahnya 99. Sebab apa orang tu kena 99? Musa kan ni kata ni Musa dah. Tininan dah. Jadi sebab dia kata orang kafir ni diingkar pada 99 nama Allah SWT. Dan juga di antara azab kubur itu ada himpitan kubur, yakni bertemunya dua sisi kubur itu. Dalam satu riwayat ada terakai bahawa bumi itu menghimpitnya hingga remuklah tulai-tulai rusuknya. Perkataan musannif dengan na'imuhu, maksudnya adalah na'imul qabr, kenikmatan kubur. Dia juga diatafkan kepada su'aluna. Wa su'al na'imul kubur, su'aluna. Dengan membuat huruf ataf lah, tapi buat tu lah sebab dia lepas tu dah na'imul kubur. Azabul qabri na'imuhu. Sebenarnya ataf pada wa juga dia. Menikmat kubur tersebut dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Penyandaran nikmat kepada kubur adalah lil ghalib, bukan lil ghalib dalam kebiasaan dah. Kerana dia tidak hanya tertentu bagi orang yang duduk dalam kubur dia. Kalau orang mati hacur dia, orang beriman tapi hacur debu banyak dia dah. Jadi debu dah. Hacur debu tentu dia juga macam berada di alam barzakh dalam kubur. Tapi bukan dalam kubur pun tak apa dah. Dan tidak tertentu pula bagi orang mukmin, umat Muhammad, serta tidak pula bagi orang-orang Makkah. Jadi tidak mestinya orang di kalangan umat Nabi Muhammad, umat zaman Nabi dulu pun berasa juga nikmat dari kubur ni. Okey. Dan mungkin juga budak-budak yang tidak mukallaf pun boleh nikmat, Allah Alam lah. Di antara nikmat kubur adalah meluasnya kubur itu menjadi 70 hasta. Ada hadis sebut gitu ya. Panjang dan lebarnya, nampak luasnya dah. Demikian juga terbukanya kekuatan dari dalam syurga pada kubur itu, nampak dah. Penuhnya kubur itu dengan harum-haruman. Dan jadilah kubur itu seperti satu taman di antara taman-taman syurga, serta jadikan padanya pelita. Hingga kuburnya laksana bulan di malam purnama. Sampai tahap tu dah. Tapi jangan buat apa-apa ahli bid'ah ni no. Kubur tu dia bukan wangkan dari kubur tu. Dia dia jiruh minyak wangi penuh dah. Tadi kata bang wawang kuat tu bukan nak aja. Bukan tak tahu, bukan tantap oli tu biar memang dia nak besar kubur dia. Sebab apa dia ni? Dia boleh pitih dah. Dah. Dia kubur tu sebenarnya Nabi lagi, Nabi haramkan buat binat atas kubur. Tiba-tiba dia buat wangi kubur nak guna dia projek pada dia, projek bid'ah dia dah. Okay, satu riwayat ada menerangkan bahawa Allah SWT pernah mewahyukan kepada Musa AS, Ta'allamil khaira wa'allimhu.
linnas fa inni munawwirun li muallimin wa muta'allimihi quburahum hatta la yastawhishu li makanihim. Hadis ni riwayat Ahmad dalam kitab Zuhud dan Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilmu An-Ka'ab. Setara tu je riwayat Ahmad lah. Pelajarilah kebaikan dan ajarkanlah dia kepada manusia, maka sesungguhnya aku akan menyinari bagi pengajar dan penuntut ilmu akan kubur-kubur mereka, sehingga tidaklah mereka merasa kesepian pada tempat mereka itu. Riwayat ni terakhir kepada Allah pernah mewayak ke Nabi Musa lah. Gitu ceritanya. Tapi riwayat ni riwayat Imam Ahmad lah. Kuat setara mana wallahu a'lam. Tapi sekurang-kurangnya ulama pakar lah dalam, kalau lemah sikit pun dalam fadhil amal lah. Jadi sininya orang yang rajin mengajar dan orang menuntut ilmu, kubur mereka akan curuh dah. Kubur mereka tidak sepi lah. Tidak sepi. Kubur mereka tidak akan sepi dah. Sinar kubur dia dah. Okey, dan salah satu riwayat dari Umar menyebutkan bahawa man nawwara fi masjidillah lahu fi qabrihi. Tak ada riwayat sebutnya dah. Marfu'an gitu ya. Pada siapa yang memberikan lampu penerangan pada masjid-masjid Allah, maka Allah akan berikan pula baginya lampu penerang dalam kuburnya. Ini ada riwayat saya dengar. Perkataan musannif dengan kata kaba'sil hasyr menunjukkan bahawa yang juga wajib terjadi adalah pembangkitan manusia untuk menerima penggiringan. Manusia digiring dibawa mari daripada masyarakat. Jadi kita kena percaya, wajib percaya dah. Erti kebangkitan ini adalah menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka sesudah mengumpulkan bahagian-bahagian tubuhnya yang asal. Yakni yang di antara perkaranya adalah kekal dari awal umur hingga akhir umur, meskipun telah terpotong di sebelum matinya. Dia walaupun kena kerak ke accident, ke putus tangan, putus kaki pun masih bangkit dalam keadaan cukup anggota dia. Hak potong dulu, hak tak ada dulu, hak cacat dulu pun ada berlaku. Berbeza halnya dengan bahagian-bahagian tubuh yang di antara perkaranya itu adalah tidak kekal dari awal umur hingga akhir umur, seperti kuku dia. Kuku tu dia tak tumbuh lah. Dah. Bukan panjang bakit-bakit tu, panjang tidak lah, dia tidak normal lah. Sedangkan erti daripada penggiringan adalah menggiring mereka semua ke satu tempat yang mana mereka akan berdiri padanya, berupa bumi suci yang sudah diganti oleh Allah, yang tidak pernah didurhakai padanya. Pada mahsyar tak ada orang durhaka lah atas tu dah, bagi memutuskan hukum kepada mereka. Dan tidaklah ada perbezaan dalam hal yang demikian antara orang yang akan diberi balasan, yakni manusia, jin dan malaikat. Semua kena kupu situ belakang. Dan antara orang yang tidak akan diberi balasan seperti sekalian binatang. Kena juga binatang. Berdasarkan pegangan ulama-ulama muhaqqiqin serta yang telah disahihkan oleh Imam Nawawi. Dia bangkit juga. Orang binatang bangkit juga. Cuma adalah kata dia ni, dia balah. Akhirnya nak sama-sama dia balah dulu lah. Segenap ulama ada berpendapat bahawa tidaklah akan menerima penggiringan kecuali orang yang akan menerima balasan. Dan ini adalah zahir pada yang sempurna kelahirannya. Dia kata orang kena nyakit je. Negek mari-mari lah. Adapun asyik tu, yakni anak yang keguguran sebelum sempurna 6 bulan. Maka jika digugur sesudah ditiupkan roh padanya, dikembalikanlah rohnya itu pada hari penggiringan, dan ketika masuk syurga jadilah dia seperti keluarganya dalam hal keelokan dan tingginya perawakan. Jadi dia akan jadi besar, dia akan jadi baby dia. Walaupun dia mati baby dari perut lagi dah. Tahan. Letak hujan kat kain. Okey. Lepas tu, dan jika dia gugur sebelum ditiupkan roh padanya, maka jadilah ia sebagaimana layaknya semua jisim tidak mempunyai roh.
seperti batu, maka digerilah kemudian jadi debu. Jadi dia ni kalau dia tak sapan yang boleh mati dia perut, maka dia tak ada ruh lagi dah. Mengikut pendapat lah, salah satu pendapat ulama lah. Dan orang pertama yang akan terbelah bumi daripadanya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kerana beliaulah orang pertama yang akan dibangkitkan dan orang pertama yang akan mendatangi padang mahsyar. Sebagaimana dia juga beliau orang pertama yang akan masuk syurga. Dan sudah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Nuh. Sebagaimana satu riwayat ada menerangkannya. Namun pada lain riwayat, bahawa sudah Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar. Ada riwayat lain kata gitu dah. Tapi riwayat ini dibawa bahasanya Abu Bakar itu sudah para Nabi. Tapi setengah ulama kata, tak mungkin dah Bakar sebelum Nabi lain dah. Maka dia kata, walaupun disebut Abu Bakar, maksudnya setelah Nabi-Nabi lain lah. Dan tingkatan-tingkatan manusia pada hari penggiringan itu adalah berbeza-beza. Di antara mereka ada yang berkenderaan. Dan dialah orang yang bertakwa, dan paling bertakwa lah. Ada pun yang berjalan di atas kedua kakinya. Dan dialah orang yang sedikit amalannya. Serta ada pula yang berjalan di atas wajahnya. Jalan di muka. Dan dialah orang kafir. Penggiringan seperti yang disebutkan ini adalah salah satu di antara 4 jenis penggiringan. Dari segi dia adalah semata-mata penggiringan. Dan yang kedua adalah memalingkan manusia dari tempat berdirinya di padang mahsyar ke syurga atau neraka. Penggiringan yang 2 jenis ini adalah di akhirat. Jadi 2 jenis mana dia? Pada mahsyar ke syurga neraka gitulah dah. 2 lagi tak apa. Okey, peringan tu di akhirat lah. 2 jenis ini adalah di akhirat. Yang ketiga adalah mengeluarkan orang Yahudi dari jazirah Arab ke negeri Syam. Dan ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ. Ialah Allah mengeluarkan orang-orang kafir golongan ahli kitab dari rumah-rumah mereka pada awal penggiringan. Surah Al-Hasyr ayat kedua. Dan yang ini dunia, kalau tak dunia dah. Dan yang keempat adalah penggiringan api yang keluar dari bumi Aden di Yaman. Aden di Yaman untuk orang-orang kafir dan selain mereka dari tiap-tiap orang yang hidup menjelang hari kiamat hingga di pada mahsyar. Maka api itu bermalam sekira-kira mereka bermalam. Lantas dunia ini berputar seluruhnya dan terbang serta pada api itu ada suara laksana petir yang menyambar. Hikmah penggiringan api itu adalah sebagai ujian dan cubaan. Maka barang siapa yang tahu bahawa api itu terutus dari sisi Allah dan bersedia dia digiring bersama api itu, maka diselamatkanlah dia daripadanya. Dan barang siapa yang tidak seperti itu, maka api tersebut membakar dan memakannya. Dan sedang api menggiring mereka hingga padang mahsyar, mereka pun mati dengan tiupan pertama. Dan 2 jenis penggiringan yang akhir ini adalah di dunia. Tapi itu cerita 2 lagi tu, cerita tentang dekat dengan kiamat lah. Dekat dengan kiamat. Macam manusia ni kalau kalah ni, kita bakar sini. Jadi dia berpindah lah, bergerak. Maksudnya, gerak habis, berkumung habis macam semut dah. Lagi ke sini dah. Allah alam dah peristiwa tu. Hadis tu ada ulama faham sahih, ada ulama yang takwil, yang faham secara maknawi lah. Allah alam. Tapi yang pentingnya benda tu berlaku di akhir kiamat di dunia lagi, bukan di pada mahsyar. Jadi 2 penggiring yang berlaku dah. Okay, khilaf ulama yang ke-9798, Nazam Syair ke-9798 ni, khilaf ulama dalam masalah pengembalian tubuh sesudah Adam ataukah sudah tafriq. Sudah tiada ada ataupun sudah tafriq. Berpisah. Tapi lah kita baca dah. Nazam yang ke-97 dia, wa qul yu'adul jismu bitahqiq an adam wa qila an tafriq mahdaini lakin zal khilafi khussan bil anbiya wa man alihim nussa. Dan katakanlah dikembalikanlah tubuh itu dengan tahqiq, dengan berdasarkan dalil. Sesudah Adam sudah tiada. Jadi haca lembu tak ada semula dah. Dan ada dikatakan sudah tafriq, sudah bercerai. Maksudnya haca lembu pun tapi ada lagi benih-benihnya dah. Hal keadaan sudah tafriq perceraian, hal keadaan Adam dan tafriq itu murni keduanya. Akan tapi khilaf ini adalah khusus dengan sebab tidak termasuknya sekalian Nabi dan orang yang telah dinaskan atas mereka. Kita tak kata macam Nabi tak hati juga. Nah, dasar tu Nabi ni. Wallahu a'lam lah. Maksud
daripada katakan pada bait di atas adalah i'tiqadkan ya. I'tiqadkan, kena yakin ya. Dia kata nah. Katakan pada bait di atas adalah i'tiqadkan. Jadi i'tiqadkanlah bahawa Allah SWT akan mengembalikan tubuh itu dengan zatnya. Zat-zat tubuh ni cantum belakanglah. Maka tubuh kedua yang akan dikembalikan itu adalah tubuh pertama dengan zatnya sendiri, bukan yang seumpamanya. Maksudnya kita ni mati hati lebu dari tanah pun akan bangkit dengan tubuh kita ni juga ya. Zat tubuh kita. Kerana kalau tidak begitu, lazimlah bahawa yang diberi pahala dan seksa bukan tubuh yang berbuat taat atau berbuat maksiat dulu dah. Dan ini adalah batil berdasarkan ijma'. Jadi kita nak seksa, nak azab ni kerana tubuh kita hak asal dia kata dah. Jadi manusia yang hak asal. Kalau ambil benda suku sakap benda lain, dia kata tak itulah, dia kata dah. Tidak adil ke gandang kita lah dah. Perkataan musannif dengan bitahqiq adalah muta'alliq, berhubungan dengan lafaz kul. Atau muta'alliq dengan lafaz yu'adu dah. Maka maknanya kalau dia muta'alliq dengan kul, ia bergantung dengan kul, berhubungan dengan kul, adalah qawlan mutalabbisan bitahqiq. Yakni perkataan yang bercampur, mutalabbis dan bercampur dengan tahqiq bitahqiq. Perkataan itu, pendapat itu bercampur dengan tahqiq, dengan apa kata, dengan dalil lah. Tahqiq itu sendiri adalah isbatul hukmi bid-dalil, menetapkan hukum dengan dalil. Tahqiq ni kita mengatakan pendapat dengan dalil lah tahqiqnya. Tahqiq kita agak buat nota kaki tu lah. Cek kuat setang mana hujah dah. Maka terdapatlah isyarat bahawa perkataan itu adalah itu dengan dalil. Isyarat bahawa perkataan itu dengan dalil, bukan dengan perkiraan semata-mata. Jadi semua pendapat tu kena ada dalil dah. Sedangkan maknanya kalau dia muta'alliq dengan yu'adu, dia bergantung, berhubungan dengan yu'adu, kembali ya, adalah i'adatan muhaqqiqatan la mashkuka fiha, pengembalian yang ditahqiqkan, yang tidak perlu diragukan padanya dah. La mashkuka fiha, tidak diragukan padanya. Kembali kepada hak kuat lah, yang benar dah, yang kuat dah. Perkataan musannif dengan an adamin, maksudnya ba'da adamin, sesudah tiada. Maka pada bait itu an bermakna ba'da. An tu, dia kata an adamin tu maksudnya ba'da. Dia bahasa Arab ni dia tak terjemah satu dah. An tu boleh jadi bukan dari, bukan ba'da. Kita tengok konteks ayat dah. Dengan demikian jadilah pengembalian tubuh itu sudah tidak ada. Maksud acil lebu tak ada dah. Secara keseluruhan kecuali ajbuz zanab, kecuali dia kata itulah tulis debu, tulis punggung tu apa debu tu halusnya. Dan pengembalian itu adalah sebagaimana kejadiannya yang pertama kali berdasarkan firman Allah Taala, kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu semua akan kembali kepadanya. Surah Al-A'raf ayat 29. Perkataan musannif pengarang kitab ni dengan kata waqila an tafriqin, maksudnya ada pendapat lain yang mengatakan bahawa pengembalian tubuh itu adalah sudah penceraian juzuk-juzuk tubuh, dengan sekira-kira tidak tinggal pada tubuh itu dua jauhar fardi yang bersambung. Ini istilah-istilah ni. Itu ilmu kalam lah. Dua jauhar fardi ni. Jadi sifat dia tu, jauhar dia tu yang bersambung-sambung tu gitu. Dengan demikian, dalam hal pengembalian tubuh itu ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan sesudah adam, sesudah tidak ada dah. Yang kedua mengatakan sudah tafriq, sudah bercerai dah. Dan pendapat yang sahih adalah yang pertama, habis licin, tak ada habis licin lah. Kerana itulah musannif mendahulukannya dalam bait tersebut. Ini secara dalil lah. Yang penting kita tahu ke kapun, tak boleh bincang benda gitu. Kita tahu bahawa kita bangkit esok ada dah dah. Perkataan musannif pengarang dengan mahdaini adalah sebagai sifat daripada adam, daripada tak ada, dan tafriq, perceraian berarti ketiadaan yang murni. Adamun mahdan, ketiadaan yang tak ada sungguh dah. Dan perceraian yang murni, tafriqun mahdud, kalau kata cerah pisah ni, hancur pisah pun cerah semua ni sampai hancur lebu sungguh, macam tak ada juga dah. Makna daripada ketiadaan yang murni adalah bersihnya daripada keserupaan wujud bagi juzuk apa-apa sahaja pun. Jadi dia tak ada
hilang tu. Tak ada serupa dengan apa dah. Sedangkan makna daripada penceraian yang murni adalah bersihnya daripada keserupaan istisal bersambungan pada juzuknya. Cerah sungguh hasil lebu tak sambung antara tubuh ke apa ni tak. Perkataan musannif pengarang dengan kata lakin zal khilafu khussan adalah sebagai istidrak. Nah. Atas dikendaki atas kemutlakan khilaf tersebut. Maka maknanya akan tapi khilaf ini dikaitkan oleh ulama akan mutlaknya kemutlakannya. Sebab tidak mutlak, tidak meratanya khilaf tersebut kepada semua tubuh. Adalah disebabkan tidak termasuknya sekali Nabi daripadanya. Ni. Kalau dia kata khilaf ni. Ada tertentu kepada Nabi ni kita tak acu tubuh badannya. Di mana tubuh-tubuh mereka itu tidak termakan oleh bumi. Dan badan-badan mereka pun tidak akan hancur dengan ittifaq ni. Tidak hancur walaupun kiamat ni. Ni pendapat. Itulah. Dah. Jadi tubuh badan Nabi tak hancur dah. Sampai kiamat dah. Kiamat ni hancur tubuh dunia ni. Tapi tak hancur lagi tubuh jasad Nabi. Mengikut ni pasal ada dalil lah Nabi kata gitu dah. Maka khilaf tersebut adalah pada selain para Nabi sahaja. Duk bincang hancur lembu. Siapa kau tak ada kau. Ada pacur debu halus. Cerita pasal tulis punggung tu lah. Ajnuz zanab tu dah. Jadi bincang ni pasal orang lain, pasal Nabi tak bincang lah. Jadi khilaf tersebut pada selain para Nabi dan selain orang yang ada disebutkan oleh nas syar'i mengenai tidak termakannya tubuh-tubuh mereka oleh bumi. Seperti pertama para syuhada, orang mati syahid. Dan dimasukkan di sini adalah setiap orang yang terbunuh di atas kebenaran. Walaupun dia bukan tergolong syuhada ma'rifah, mati syahid dan peperangan. Dia bunuh atas kebenaran, maka dia ni syuhada lah. Tapi bukan syuhada ma'rifah, walaupun dia bukan syuhada mati dari perang lah. Yang kedua, para muazzin yang ikhlas, yang hanya mengharapkan redha Allah semata-mata, bukan kerana upah orang kepadanya. Dia tak jaga upah yang ngebel je. Maka orang ini akan juga tubuh badan dia tidak dimakan dah, tidak oleh bumi dah. Yang ketiga, para ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang amal ilmunya, bukan mengajar saja, bukan je ngaji saja dah. Tapi dia amal ilmunya, barulah tubuh badan tidak dimakan oleh bumi. Yang keempatnya, pembawa Al-Quran yang terus-menerus membacanya serta mengamal keisinya, lagi mengagungkannya dengan memantapkan lidah serta menjaga kesucian dan adab dalam membacanya. Kalau zaman dulu baca Quran ni qari ni bukan maksud orang baca biasa, dia hafal Quran dulu. Kalau lah kita kata boleh juga orang bukan baca Quran tapi kena baca sama lah. Bukan orang hafal Quran, dia kena baca sama, seumpama orang hafal Quran dah. Kena baca banyak lah, boleh serupa dengan orang hafal Quran dah. Barulah boleh kita kata bumi tak dimakan, tidak makan tubuh badannya. Yang kelima, sekalian orang ada dinukil dari syarak kerana masalah ini bersifat tauqifiyah. Jadi bendanya ada dalil yang kata Nabi kata sebut orang ni tak makan tanah. Kalau tidak agak kita pakai tak boleh nak kata lah. Begitulah cerita syahid ni kan. Ataupun orang kata ahli syurga ni dia gagak artis dia kata ju apa. Moga-moga dia ahli syurga, tapi kita nak kata dia ahli syurga dia tak boleh nah, pasal kita tak tahu dah. Allah tak suka kita bercakap benda ilmu Allah yang ghaib ni dah. Setara mana orang tujuh kita kata ya Allah minta masuk syurga kita, minta Allah hapuskan dosa dia dah. Bukan nak sebut dia ahli syurga ke apa dah. Jadi ada perbahasan lah, jadi kita kena berhati-hati. Ada setengah kata bui kita sebut anak syurga dah. Ada setengah kata tak boleh gitu dah. Sebabnya dari segi kita memastikan ahli syurga tu tak boleh lah. Anak syurga ke apa boleh tentu. Walaupun kita mengajar budak sekolah tapi kita ayat anak syurga boleh tentu dah. Bahkan ada budak tapi berat lagi daripada sekolah biasa pun ada dah. Lepas tu jadi punah jana pada dia tak boleh ada jaminan lah. Lepas tu khilaf masalah yang ke-99 apa? Nazam lah syar'i ke-99 iaitu khilaf masalah pengembalian arad. Ni payah sikitlah. Nazam yang syar'i bunyi wa fi i'adatil arad qawlan wa rujjihat i'adatul a'yan. Dalam hal pengembalian arad itu terdapat dua qaul dan dikuatkan akan pengembalian arad dengan segala ainnya dah. Kita baca syarahnya. Sebagian dalam masalah pengembalian jisim itu terdapat khilaf ulama. Dan maka dalam masalah pengembalian arad pun zat yang merupakan sesuatu yang berdiri dengan jisim terdapat khilaf juga dah. Kerana itulah
musannif pengarang ni mengibaratkan dengan wa fi i'adatil 'ard qawlani. Jadi khilaf lah dah. Jadi benda ni adalah perkataan segi ilmu kalam lah. Jadi kalau dalam ilmu kau ni, dalam ilmu apa kata ilmu kalam ni, kata jauhar ni ada banyak ni lah, jauhar murakkab lah. Maksudnya jirim yang kecil bagi menyempurnakan kesunahan suatu jisim ni. Lepas tu jauhar firid ke dan fardun ke firid lah. Jauhar yang terlalu kecil sehingga tidak boleh dibahagi dan pecah-pecahkan lagi. Tu jauhar dah. Tu jauhar ni jirim. Kalau arad pula, semua keadaan dan sifat satu benda, misalnya arad bagi jirim, ialah sifat jirim itu sendiri, seperti berjuzuk, berbenda, berupa, bertempat, berpihak, bergerak dan sebagainya lah. Jadi arad ni sifat lah. Jauhar tu macam jirim, zat lah. Jadi dia kata wa fi i'adatul arad qawlan ini. Pengembali arad sifat tu terdapat dua qaul. Adapun pendapat pertama jadilah mazhab yang terbanyak kebanyakannya, dan imam kita Asy'ari pun condong kepadanya, adalah bahawa arad tu, sifat itu akan dikembalikan ketika terjadi pengambilan jisim. Di jisim kembali sifat pengambilan. Di benda-benda ilmu kalam lah tu. Zaman Nabi tak guna istilah jauhar arad ke apa ni. Okey, dia istilah tu daripada ilmu kalam, asal ilmu mantik daripada Yunani lah, ilmu falsafah yang timbul lah istilahnya. Tidak ada perbezaan dalam hal yang demikian antara arad yang panjang kekalnya seperti sifat putih dan antara yang lainnya seperti suara, dan tidak pula ada perbezaan antara sesuatu yang maqdur memang dikuasakan bagi hamba seperti pemukulan, dan antara yang lainnya seperti ilmu. Sifat-sifat dia lah. Dan tidaklah lazim pengambilan arad tu, sifat itu adalah dengan mencampuri jisim sebagaimana keadaannya di dunia. Melainkan apa sahaja daripada arad-arad, sifat-sifat yang melazimi bagi zat berupa sifat putih, ketinggian tubuh dan yang seumpamanya, maka sungguhnya dia itu dikembalikan dalam keadaan berhubungan dengan zat. Tak apa sahaja daripada yang selain itu seperti pemukulan, kekufuran dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Demikian juga solat, puasa dan perbuatan-perbuatan taat yang lain, maka sungguhnya dia itu dikembalikan dalam keadaan terbentuk dengan bentuk berjisim. Akan tetapi perbuatan-perbuatan yang baik berada dalam bentuk yang baik, dan perbuatan-perbuatan yang buruk berada dalam bentuk yang buruk. Inilah yang zahir. Jadi dia bangkit esok ni, bangkit dalam keadaan yang molek kat, masa tu adalah berasal dari perbuatan baiknya. Kalau dia bangkit dalam keadaan buruk, itu adalah perbuatan yang buruk juga lah. Dan penyerahan kepada Allah pada seumpama perkara ini adalah baik. Apa-apa pun kita tak sudah mikir panjang, kita serah pada Allah lah. Hakikat kebangkitan manusia daripada masyarakat ni bentuk macam mana dah. Arad tak arad kau gapo tu, sifat tak sifat tu, jangan fikir lebih dah. Jika dikatakan lagi lazim, wajib atas pengembalian yang demikian itu berkumpulnya perkara-perkara yang saling menafikan, seperti panjang dan pendek, besar dan kecil. Maka dijawablah bahawa pengembalian arad itu, sifat itu berkalah dengan sekaligus, melainkan secara bertahap-tahap sebagaimana keadaannya di dunia. Akan tapi semua arad-arad sifat-sifat itu berlalu atas seorang seperti kerdipan mata saja, mata lah dah. Sedangkan pendapat yang kedua adalah tercegahnya pengambilan arad itu secara mutlak. Maka dapatlah jisim itu dengan arad yang lain, dengan sifat yang lain, kerana menurut akal tidaklah terlepas jisim tersebut daripada arad-arad, daripada sifat-sifat lah. Sebagian ulama kita ada pula yang mengikuti pendapat ini. Dari dua pendapat di atas, segolongan ulama menguatkan pada pengembalian arad-arad ini sifat-sifat dengan segala ainnya, yakni dengan peribadi serta diri arad itu, sifat itu, maka dikembalikanlah arad sifat yang ada di dunia, bukan arad yang lainnya. Itu kita kira benda yang tidak kita pun tak perlu mendalami lah. Payah lah. Yang ke-100, nazam ke-100, khilaf masalah pengembalian zaman. Fi zaman qawlan wal hisabu haqqun wa ma fi haqqi irtiyab. Dan hal pengembalian zaman ada dua pendapat. Dan hisab itu adalah hak, dan tidaklah ada pada yang hak itu keraguan-raguan. Irtiab, tidak ada keraguan.
Dalam hal pengembalian zaman pun ada dua pendapat. Pendapat pertama dan dialah yang lebih kuat adalah bahawa dikembalikan semua zaman-zamannya. Masa-masa dia dah. Jisim yang dia pernah berlalu atasnya agar zaman-zaman itu memberi kesaksian terhadap perbuatan baik manusia serta perbuatan buruknya. Sedangkan pendapat yang kedua adalah tercegahnya pengembalian zaman itu kerana berkumpulnya perkara-perkara yang saling menafikan seperti zaman lapau, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Itu bahagian demikian banyak gini lah. Ni demikian sekarang ni waktu kita timbul pendapat wujud bila makin Allah ni lah. So kau bicara pasal Allah, bicara pasal kebangkitan kita esok ni, bicara macam mana kita bangkit ni, zaman hak dulu kan, zaman lah ni kan ada. Zaman dah opening kita dah. Namun orang yang berpegang pada pendapat pertama menanggapi pendapat yang kedua bahawa pengembalian zaman itu tidaklah sekaligus, melainkan secara bertahap-tahap sebagaimana terjadinya atas dunia dahulu. Akan tetapi dalam tempoh yang sangat cepat. Perkataan musannif dengan wal hisabu haqqun menunjukkan bahawa hisab itu sesuatunya hak. Ini baru kita nak cara dah. Hisab tu benar-benar lah. Yang telah tetap dengan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Dalam Al-Quran ada disebutkan syari'ul hisab, yang cepat hisabnya. Dia perhitungan ni cepat, boleh kira sementara dah kita ni cukup ke pahala ke dosa ke. Syurga ke neraka boleh kira dah. Sedangkan dalam hadis hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, semua dihisab. Dan semua kaum muslimin telah sepakat atas keterjadiannya, maksudnya kita semua akan dihisab esok. Dan ni kita hisab, hitunglah diri kita, muhasabah diri kita dah. Hisab menurut lughah adalah adadun, bilangnya maksud sebenarnya. Bilangnya lah hisab matematik itu. Sedangkan menurut istilahnya tauqifullah yan nas ala a'malihim khairan kanat aw syarran fi'lan kanat aw qawlan tafsilan ba'da akhdhihim kutubaha. Penghentian Allah Ta'ala akan sekalian manusia atas amalan-amalan mereka yang baik atau yang buruk, berbentuk ucapan atau perbuatan dengan terperinci. Sesudah mereka mengambil akan catatan amal mereka, catatan amal tersebut. Amal mereka tersebut. Jadi Allah bukti manusia atas amalan mereka. Ni amalan tak kira baik atau buruk. Lepas tu berbentuk ucapan dan perbuatan terperinci lah. Sudah mereka tengok sendiri amalan mereka. Dan hisab itu adalah untuk orang-orang mukmin, orang kafir, manusia dan jin, kecuali orang yang telah dikecualikan di antara mereka. Jadi orang kafir pun, orang mukmin pun kena berlaku dah, manusia jin. Kecuali taklah nabi gitu, kalau nak tak nak. Maka di antara satu hadis ada disebutkan yadkhulul jannata min ummati 70,000 laysa 'alaihim hisab. Faqila lahu hal istazatta rabbaka? Faqala istazattuhu. فزادني مع كل واحد من 70,000 فقيل له هل استزدت ربك فقال استزدته فزادني 3 حسيات بيده الكريمة. ini hadis. Jadi hadis ni akhrajahu Tirmizi daripada Abi Umamah Al-Bahili, Hasan Gharib, hadis Hasan Gharib lah. Lemah lah secara sanadnya dah, tapi diterima sedikit. Jadi dia kata akan masuk syurga di antara umatku 70,000 orang yang tidak ada di atas mereka itu hisab. Hasan ni sahih hadis ni lah. Akan masuk syurga di antara umatku 70,000 orang yang tidak ada atas mereka itu hisab. Maka dikatakanlah pada Rasulullah, tahu kenapa engkau tidak mohon tambah pada Tuhanmu? Maka Rasulullah menjawab, aku telah mohon tambah padanya, lantas dia menambah padaku berserta tiap-tiap orang dari yang 70,000 itu akan 70,000 orang lagi. Lalu dikatakan lagi padanya, kenapa engkau tidak mohon tambah pada Tuhanmu? Maka beliau pun menjawab, aku telah mohon tambah padanya, lantas dia menambah padaku 3 tumpahan dengan kekuasaan yang mulia. Ini hadis Hasan Gharib lah. Hadis sahih hak kuat tu 70,000 saja sebut dah. Umatku 70,000 akan masuk syurga tanpa hisab dah. Dan salah seorang sahabat dia minta tolonglah, suruh doa ke dia, jadi Ukasyah nama dia, jadi dia dah lah. Hal lain tu ada seorang sahabat lagi minta, tak ada dah Nabi kata dah. Jadi tu yang sahih lah. Ni hadis Hasan ni, ni kuat sikit. Hasan Gharib ni lemah lah kira saya. Tambahan dengan 3 kumpulan tersebut adalah tidak berbilang dah.
Tambahan dalam 3 kumpulan tersebut adalah tidak berbilang. Maka mereka lah yang beroleh pengecualian yang kelak akan masuk syurga tanpa hisab. Jadi tak tahulah 70,000 dah 70,000 dah 70,000 kah ataupun 7,000 saja yang sahih tu. Tak tahulah, Allah alam dah. Yang masuk syurga tanpa hisab. Kalau itu kena hisab lah, banyak sikit lah. Dan jika ada dari golongan mukmin itu orang yang lebih dekat pada rahmat, maka mereka masuklah ia ke dalam syurga tanpa hisab. Dan jika ada dari golongan kafirin itu orang yang lebih dekat pada kemurukan, maka masuklah ia ke dalam neraka tanpa hisab. Tanpa hisab juga orang masuk neraka ni. Cepat masuk neraka. Maka segolongan orang akan ada yang masuk syurga tanpa hisab, dan segolongan yang lain akan masuk neraka tanpa hisab, serta segolongan lagi akan dihentikan untuk menerima hisab. Mengenai masuk daripada tauqifullahin nasa ala amalihim, maka para ulama bersisih pendapat. Maka ada dikatakan maksud yang demikian adalah bahawa Allah menciptakan dalam hati mereka akan ilmu-ilmu daruri, dengan ilmu yang tahu secara semajadi automatik dengan kadar-kadar amalan mereka berupa pahala dan siksa. Inilah pendapat Al-Fakhru. Dan ada dikatakan maksudnya itu adalah bahawa Allah menghentikan mereka di hadapan Allah dan mendatangkan mereka buku-buku catatan amal mereka yang di dalamnya ada kejahatan dan kebaikan mereka. Lalu Allah berkata, inilah kejahatan-kejahatanmu, sungguh aku telah melepaskannya, dan inilah kebaikan-kebaikanmu, sungguh aku telah melipat gandakannya. Pendapat ini dinukil dari Ibn Abbas dan padanya ada kelemahan kerana hisab itu tidaklah khusus dengan kadar ini sahaja. Ada riwayat menerangkan bahawa orang kafir itu akan mengingkari, lantas anggota-anggota tubuhnya segera naik memberi saksi. Pendapat yang lain mengatakan bahawa maksudnya adalah Allah mengajak mereka berbicara dalam hal amalan-amalan mereka dan kaifiat. Bagaimanakah sesuatu yang memang untuknya berupa pahala dan sesuatu yang memang atasnya berupa seksa. Lalu kalamullah yang qadim perdengarkan mereka, dan inilah yang telah disyahidkan oleh beberapa hadis sahih. Jadi ulama Asy'ariyah ni kalamullah ni ya qadim lah, kalamun nafs. Jadi dia jiwa dia dan jadi jiwa Allah SWT. Dia tidak ada kecek baru, tapi mengikut ada hadis ada asar ataupun ulama-ulama yang tidak ikut ilmu kalam ni, dia kata Allah boleh kecek, bukan jam dulu saja dah qadim lagi. Beliau bercakap juga ni dengan suara dan berhuruf ke apa ke suara ke Allah alam. Jadi Allah tu maha kuasa, jadi tak boleh kata Allah tak boleh kecek lah ni, lemah pula Allah tak kecek lah ni. Jadi di hari kiamat Allah boleh kecek juga dah. Jadi cuma Asy'ariyah ni bahawa yang kalamullah yang qadim memperdengarkan mereka, tu cara kaedah dia lah, cara dia sebut. Dan penghisapan Allah terhadap seorang tidaklah akan disibukkan oleh penghisapan terhadap yang lainnya, melainkan dia akan menghisap sekalian manusia secara bersamaan, sehingga setiap orang akan melihat bahawa dirinya sendirilah yang terkena hisap. Jadi tak ada cara lain lah, dia hanya cara diri masing-masing. Masa tu tak cara amal dia kena hisap lah, mana boleh pahala, mana boleh dosa dan macam-macam lah. Dan kaifiat cara-cara hisap itu berbeza-beza. Maka di antaranya ada yang mudah, ada yang sulit, ada rahsia, ada yang terang-terangan, ada yang pencelaan dan sebagainya. Ada orang hisap depan orang ramai. Ada yang dihisap ni depan Allah SWT, orang dia tak tahu dah. Macam dalam bilik senyap-senyap dah. Macam-macam lah. Sehingga orang tak nampak dah. Jadi dia tak malu dah dah. Adapun hikmahnya adalah menampakkan tingkatan darjat dalam hal keutamaan dan meningkap segala tingkah laku orang yang kurang dalam beribadah. Maka padanya ini terdapat targhib penggemaran dalam kebaikan dan jazar pencegahan terhadap pada kejelekan. Jadi kita takutlah. Takut kita ni alah dunia ni nampak benda baik saja. Sesuai akhirat Allah buka depan orang ramai, agak berat malu lah kita, malu sungguh, luruh muka lah daging muka luruh. Jadi macam-macam, ada setengah tu memang Allah walaupun banyak kejahatan, mungkin kejahatan tu Allah maafkan dia dengan kebaikan tertentu, menyebabkan dia tidak dibuka. Ada juga dia. Jadi kita tak boleh meremehkan orang lain walaupun orang itu jahat. Kadang-kadang ada orang jahat pun Allah muliakan dengan keampunan kan, tak ada masalah. Ada setengah orang nampak zahir baik dah, tapi Allah lebih tahu dah orang yang mana sepatutnya diazabnya dah. Wallahu a'lam dah. Perkataan musannif pengarah dengan wa ma fi haqqi irtiyab menunjukkan bahawa disebabkan hisab ni, perhitungan amal itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, maka semestinya seharusnya lah tidak seorang pun menaruh keraguan-raguan, tidak boleh ragu sama sekali padanya, kerana dalam perkara yang hak,
perkara yang benar tersebut memang tidak ada keraguan sama sekali. Allah alam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.